Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Telah sepakat ke semua para ulama ketika Nabi sakit untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir hayatnya. Mula daripada akhir bulan Safar, sebab Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi mula sakit, terlantar, kadang bangun, kadang terlentang, kadang tidur, kadang bangun, kadang tidur. Akhir bulan Safar, berlarutan sampai 12 Rabiul Awal. Kata para ulama, antara nasihat terakhir yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah as-salah, as-salah, as-salah. Sembahyang. Tuan-tuan balik lepas isyak, lepas kita solat lagi, semua boleh Google jumlah umat Islam di Malaysia yang meninggalkan solat daripada usia remaja sampailah yang usia 65 tahun di Malaysia yang tidak melakukan solat berjumlah 85%. Bukan satu kajian, lebih daripada 5 kajian yang dilakukan orang perseorangan ataupun mana-mana institusi kumpulan. Semua akan keluar keputusan 75, 80, 85. 75 saya tak jumpa. Kajian berapa umat Islam di Malaysia, umat Nabi Muhammad di Malaysia yang meninggalkan solat di Malaysia antara 80 hingga 85%. Setiap 100 orang di Malaysia yang tak sembahyang 5 waktu ialah 85 orang. Anak siapa? Saudara siapa? Adik dan abang siapa? Apabila seseorang dipanggil di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kepada malaikat, keluarkan ibadahnya yang bernama salat. Sekiranya dia salat, baru dipandang ibadah lain. Sekiranya dia di kalangan yang tidak melakukan salat, umbankan dia, tak perlu tengok kepada ibadat-ibadat lain, tak perlu tengok. Tuan-tuan nampak? As-salatu imaduddin. Kerana solat ialah tiang agama. Ketika Allah melihat satu orang yang semayang tetapi penuh dengan kelompongan, sacak di sana, kurang di sini, maka Allah bertanyakan kepada para malaikat, wahai malaikat, cuba tengok kalau dia ada melakukan solat-solat sunat untuk menampung kekurangan pada solat fardunya. Asalnya solat fardu tu nak dilemparkan ke muka dia. Asalnya solat fardu tu nak dibuang dan tidak diterima oleh Allah. Tapi Allah Taala beritahu, wahai malaikat, tengok ada tak dia sembahyang sunat. Malaikat pun tengok sembahyang maghrib tak sah. Tadi habis sembahyang maghrib tak bangun. Tapi mai dengar ceramah solat. Ni saya tak peduli siapa tau. Yang kena tu kena lah. Tengok lepas sembahyang maghrib tak ada. Solat maghrib dia penuh dengan kelompongan dan kekurangan. Dia tak sedar bila dia masuk sembahyang dan dia tak sedar bila dia keluar sembahyang. Dia pun tak tahu. Sedar-sedar dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru teringat, wah habis dah. Kadang tahiyat baca di tempat Fatihah, kadang Fatihah baca di tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim, duduk tahiyat. Disebutkan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, kita tengok ini cerita solat 1400 tahun yang lalu. Laqad ra'aituna lam yatakhallaf anha. Aku, kata Ibnu Mas'ud, melihat kami ketika itu pada zaman hidup dengan Rasulullah, tidak ada sahabat yang meninggalkan solat berjamaah. Bukan solat berjamaah. Tinggal solat lagi teruk, tuan.
Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat kami ketika bersama dengan Rasulullah tidak ada yang meninggal solat jamaah illa, kecuali siapa yang tinggal? Munafiqun ma'lumun nifaq, senarai nama-nama munafik yang semua sahabat kenal, mereka itu munafik. Selain munafik, sahabat Nabi yang jumlah berapa puluh ribu orang, kesemuanya salat 5 waktu berjamaah. Kaedah ini kalau dipraktikkan pada zaman ni, malam ni dalam masjid ni, sekali dengan saya sekali. Kaedah ni, kami tidak pernah melihat satu orang sahabat yang tidak mengerjakan salat fardu secara berjamaah, kecuali yang tinggal itu ialah munafik yang semua sahabat kenal, mereka ini munafik. Macam mana tuan? Inilah iman kita. Ketika Allah menciptakan syurga adil, Jannatu Adnin yang tuan-tuan baca dalam Quran, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wah, ada Jannatul Na'im. Jannatul Adnin ni kata Rasulullah, tanah dia bercampur-campur di antara perak dan emas dan permata merah. Tanah tuan-tuan, bukan gelang tangan. Tanah di negara yang bernama syurga Adnan itu, Aden itu, orang Melayu panggil Adnan, syurga Adnan, Adil. Tanah dia kata Rasulullah bercampur-campur di antara emas, di antara perak dan di antara permata yang berwarna merah. Setelah habis Allah Ta'ala cipta, para malaikat berebut-rebut untuk masuk tengok Jannatul Adnin. Kata para malaikat, Tuba laki, bertuahnya kamu, manzilul muluk, tempat tinggal raja-raja nanti. Bukan raja dunia, tetapi ahli-ahli syurga di kalangan orang-orang yang beriman dengan Allah dan kemudian menjadi raja-raja di dalam Jannatul Adnin. Setelah Allah selesai bina Jannatul Adnin, ni malam ni tuan-tuan, kita duduk dalam masjid ni, semua syurga telah pun selesai dibina. Keseluruhan syurga. Sungainya sedang mengalir, lautannya sedang berombak, binatang-binatangnya sedang berkicauan dan melata di dalam syurga. Ni malam ni, sehingga malam ni. Ketika Allah selesai menciptakan Jannatul Adnin, lalu Allah Ta'ala berkata kepada syurga itu, Antiqi, bercakaplah kamu dengan perkataan pertama daripada kamu. Maka syurga ini pun menyebut, Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Allah sebut dalam Quran, siapa orang beriman? Sifat yang pertama Allah sebut di dalam Al-Quran, kriteria yang paling tinggi orang beriman ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nombor 1. Sebab solat ni tuan-tuan, kata Rasulullah, kami para nabi dan rasul kesemuanya membawa syariat solat. Solat ni bukan zaman kita tuan-tuan. Sejak Adam alaihissalam, inna, kata Rasulullah, ma'syarul anbiya, seluruh para nabi dan rasul membawa syariat solat. Mesti solat. Setiap umat itu solat, cuma bilangan fardunya tak sama. Sebab itu Allah sebut nombor 1 kriteria yang paling tinggi. Apabila Jannatul Adnin diminta untuk bercakap buat kali pertama dalam kehidupannya sebagai seorang hamba yang bernama syurga, dia bercakap, Qad aflahal mu'minun, hanya saja berjaya orang-orang yang beriman.
Yang beriman berjaya. Luas sangat beriman tu terlalu luas ya Allah. Siapa yang beriman? Allah jawab secara terperinci, ada beberapa ciri orang beriman. Nombor 1 yang paling tinggi ialah mereka yang apabila mereka solat, mereka khusyuk dalam solat mereka. Khusyuk tak tuan-tuan? Hak ni saya pun takut nak bercakap. Khusyuk ini saya pun takut nak bercakap. Kerana khusyuk sahabah, khusyuk tabi'in sudah pun pupus dan tidak ada lagi pada zaman ini.